Segalanya di hujung jari anda. Okay, selama ni mengenai projek wakaf Al-Quran, sumbangan Al-Quran atau sumbangan untuk pembinaan masjid atau sumbangan projek-projek makul makanan umat, apa sajalah projek yang wujud di dalam Amirul Ummah ini, tidak pernah diadakan satu pelancaran. Okey, ianya hanya melalui iklan di medsos. Tapi ini juga idea Cik Kamal kerana kita sempena gempa bumi yang tercetus yang berlaku di Jawa Barat, banyak yang terhapus. Jadi Yayasan Amirul Ummah mengambil inisiatif ini untuk mencari dana bagi mencukupikan 10,000 naskah Al-Quran untuk dihantarkan kepada mereka kerana mereka amat-amat memerlukannya, dan target penghantaran pada bulan Disember ini. Jadi Cik Kamal memikirkan apa kata kalau kita melancarkan projek ini supaya kita dapat bantuan itu dengan lebih cepat, dengan bantuan media dan artis-artislah kita panjangkan sedekah itu melalui marketing daripada mulut kan. So maka itu saya sebagai premier volunteer, saya amat-amat bersetuju. Maka itu yang kita lihat, inilah yang terjadi pada pagi ini. So ya, kalau saya lihat balik, dah banyak dah misi dan aktiviti Yayasan Amirul Ummah yang saya membabitkan diri. Dah, saya pun 2 tahun kan. Disember 1 ni 3 tahun. Macam apa yang berlaku di banjir dan segala macam itu, memang mereka menyiapkan bakul-bakul solat kit, and then bakul makanan segala macam untuk diwakafkan, disedekahkan kepada mangsa-mangsa banjir. Itu memang berlaku. Okey, and then bakul makanan rumah pun untuk asnaf-asnaf itu memang dilaksanakan every week actually. Alright. And then bukan itu saja, di Fatijah TV mereka mendendangkan the unsung heroes. Maknanya seperti apa unsung heroes? Si tukang sapu, si tukang pembersih masjid, mereka yang manusia-manusia yang memainkan peranan di dalam kehidupan kita seharian yang selama ini kita langsung tidak kita pinggirkan mereka. So itu salah satu. So mereka juga diberi sumbangan. Cara Amirul Ummah membantu mereka, tetapi gambaran yang besar memang keluar. Okey, macam insya-Allah macam bakul makanan untuk Palestin. Ibu-ibu tunggal di sana dengan tempatnya tersekat apa semua, sukar untuk mencari sumber makanan. Jadi di sini Yayasan Amirul Ummah mengambil inisiatif untuk mencari dana menghantar makanan ke sana. So di situ juga saya terlibat. Walaupun saya tak pergi Palestin, tapi banyak kalau kita dapat lihat, ini semua ni banyak program misi Yayasan Amirul Ummah, dan mereka mempunyai cawangan di Indonesia. Dan pembinaan masjid di sana banyak yang mereka sekarang dalam pembinaan masjid di sana. Macam wakaf Al-Quran ni, Mindanao, Sri Lanka, Papua New Guinea, Indonesia tu jangan cakaplah, Vietnam. So kira-kira international lah. Mereka memasuki industri perfilman kerana saya yang menawarkan kepada mereka. Bila saya mendapat dana untuk membuat filem pendek Asrah oleh Finas. Jadi of course dana tu tidak banyak. Jadi saya menyuarakan hasrat saya kepada pengasas Yayasan Amirul Ummah. Saya kata cerita yang saya buat ni semua konsep Islam. Okey, boleh tak membantu in a way? So dia pun suka. So itulah permulaan beliau berjinak-jinak ke dalam industri perfilman melalui filem pendek itu. Alright, selepas itu mereka tertarik dengan hasilnya sebab kita berdakwah menggunakan wadah seni ni kan. Alright, then mereka sendiri nak buat short film untuk menyampaikan misi aktiviti mereka. Contohnya wakaf pembinaan masjid. So mereka jumpa Kak Oji, mereka kata boleh tak kita buat sesuatu short film. Maka lahirlah Aidil dan Atok. Ianya cerita tentang nak
kumpul duit nak bantu pembinaan masjid. Ceritanya tu aja, tapi dari sudut seorang budak kecil. So apa yang kita nak sampaikan di sini, bahawa perkara-perkara baik dalam Islam ni harus diterapkan dari kecil lagi. So itu pelakunya 3 orang aja ni. Boleh tonton di YouTube Fatijah TV. Dan sebelum itu Iqra tentang wakaf Al-Quran. Cerita itu saya menggunakan My Students to Act, dan budak-budak Tafiz Al-Hidayah tentang 2 orang nama para sahabat, tetapi kerana alpa dan terlalu ke dunia ni, dia terlupa siapa dia, tetapi Allah itu sayang dia balik, dia ditarik balik ke jalan Allah hanya dengan tersesat ke Mahat Tahfiz dan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. So apa jua kita buat, okey, kata topik kata untuk Gaza Palestin, okey, saya kena bayangkan duduk dengan penulis skrip, okey, kita nak memberi pendekatan yang bagaimana. Kita tak nak yang klise je, yang never. Sebab kreatif kan, sebab kalau kita memasuki lagi dan kita berbincang lagi, nampak banyak benda yang kita boleh paparkan melalui agama kita. Okey, kepada anda semua yang sedang menonton, apa yang saya nyatakan ini adalah sesuatu amalan dan juga ibadah yang Allah amat suka bila kita bersedekah. Dan terus terang saya katakan, saya tak pernah tengok orang bersedekah dia akan jatuh miskin, tak pernah. Kerana saya sendiri, kisah hidup saya pernah diuji teruk. Dalam keadaan teruk itu, saya terpanggil untuk bersedekah. Tak sampai 24 jam Allah ganti balik. Tapi berbalik kepada keikhlasan kita lah. Kita tak perlu nak bercerita kat orang lah. Tapi ini apa yang saya nyatakan tadi adalah apa yang berlaku kepada saya. Kerana ramai orang ada yang takut nak bersedekah dan mengira. Okey, lagi satu saya nak kata, jangan kita mengira dengan Allah. Sebab Allah boleh mengira dengan kita balik. Nyawa kita kan, segala apa yang ni semua. So kita tak perlu mengira lah. Jadi apa yang saya sebagai premium volunteer Yayasan Amirul Ummah Fauziah Ahmad Daud ingin mengajak anda semua, memberi peluang kepada anda untuk mengumpul saham akhirat ini melalui projek wakaf Al-Quran 10,000 naskah ke Jawa Barat, dan kita memerlukannya dana ini secepat mungkin, kerana kita harus menghantar misi kita untuk menghantar Al-Quran ini ke Jawa Barat pada bulan hadapan, pada bulan Disember tahun ini. Jadi mari kita ramai-ramai bersatu mencari dana, dan anda semua kalau mungkin tak dapat pun memberi, tolonglah memanjangkan sedekah kami ini dengan mewawarkan kepada semua yang menonton. Ya, terima kasih. Dan anda boleh pergi terus kepada Facebook Yayasan Amirul Ummah dan juga IG Yayasan Amirul Ummah. Dan untuk untuk tahu lebih lanjut, kita juga berterima kasih kepada Suara TV yang akan menayangkan mengenai projek ini di platform Suara TV. Jadi jangan malu, jangan segan. Mari kita sedekah. Kita fikir macam ni je lah. Kita nak gembira lah ke akhirat nanti. Itu aja. Okey. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton. Terima kasih Suara TV sudi hadir. Terima kasih semua. Semoga apa yang kita lakukan dirahmati Allah, diberkati Allah, dan adalah sesuatu yang Allah terima daripada kita. Okey. Assalamualaikum. Segalanya di hujung jari anda.